Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya saya mati lagi saya kasih Tua Iman, Tua Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Darus Sofwah, dan seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menghidupkan rumah-rumah Allah, menghidupkan majlis-majlis ilmu. Yang pertama, saya mohon kemaafan kepada hadirin jemaah sekalian kerana keterlewatan. Pukul 7 tadi duduk atas highway. Atas highway tu, highway Gemuruh tu lah. Punya ribut, bukan ribut, dia hujan lebat. Dah lah hujan lebat, sapa-sapa pula. Lalu baca banjir belakang tu. Gi juga sampai ke Sipat lah, jalan dah lalu. Jalan dah lekat tu. Lepas tu jadi tanah. Lepas tu musim pula ikut lagi. Ikut mek ya. Kita dah tahu dah aja mari. Ni kali pertama mari. Ngelamang kena sesak dah paling lewat ni. Dah tahun 2021. Dah kita pernah paling lewat tahun 2019. Pukul 8 baru sampai. Masa tu pukul 7.30. Pukul 7.15 garik. Ni pukul 7 garik. Awal lagi. Dah 7.15 garik lewat dah kan. 7.15 pukul 8 baru start. Sebab kuisha tu pukul 8.30 masa tu. Isya 8.20. Bukan 8.30, 8.20. Tu paling lewat sekali. Dah kita dikira awal lagi lah. Dah sebab kita isi pukul 8 syukur ke 8 berapa? 10 minit. Lebih kurang gitu lah. Dah boleh masa setengah jam lagi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama saya minta maaf di atas kekurangan yang tidak dapat kita nak elok. Biasalah. Dah musim-musim gini faham-faham lah. Dah musim banjir pula, musim hujan pula, dok tentu arah. Belah kalau beralaca je, sampai atas highway, Allah. Start daripada Haji, sampai lah Gemuruh, dok titi hujan. Pula tu, kawasan angin hitam, dok lihat nak buat laju. Tak, tu pun tembus sedua dah. Dok litam pun kita litam juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala beri keizinan dapat kita menghidup rumah-rumah Allah, dapat kita menghidup masjid-masjid ataupun surau-surau untuk kita menghidupkan hati-hati kita. Tadi ada tanya tadi, Ustaz, hak ni je lah, berjemaah lain tak ada. Tak apalah. Seorang pun seorang kita ajar. Tak ada masalah. Ada ke tak ada pun, learning mudah je. Live pun ada. Kita duduk seorang dalam pondok kita kuliah. Orang kata tak ada orang tengok, tak apalah orang dah dengar pun. Tuhan beri hidayah. Bukan kita bagi hidayah. Baik tu kalau kita cerita tentang hidayah. Kita sentiasa minta dengan Allah Ta'ala hidayah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dah kita sebut, ya Allah, tunjukilah aku, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Larang yang ke jalan yang lurus. Jalan yang benar. Jalan yang siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat kepada mereka. Nikmat apa dia? Siapa orang tu? Waktu kalau kita baca doa kan, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyi. Siapa yang beri nikmat dia, beri kemuliaan kepada dia? Minan nabiyyi, daripada nabi-nabi. Minan nabiyyi was-siddiqi was-syuhada'i was-salihin.
Wa husna ulaika rafiq. Yang diberikan kebaikan kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Itu petunjuk. Ada kira sikit ke ramah ke. Dulu kita dengar tok guru kita cerita. Tok guru kita cerita. Dah ada seorang tok guru saya dengar sahabat kita. Hari ni anak murid dia hebat. Kalau tengok buku-buku gak tulis. Ustaz Mahathir ada jeruk. Tapi anak murid dia seorang dua orang je. Siapa khotam, siapa habis. Tok guru tu hidup lagi. Sekarang duduk di Mekah. Sekarang duduk di Mekah. Hari ni saya sendiri, insya-Allah kalau ada masa, saya pun ada peluang nak pergi ke Mekah pada bulan 1 ni. Dan insya-Allah kita akan bertemu dengan tok guru ni. Ia akan ajar sirah Nabawi, dia banyak tahu tempat-tempat rare lah kita kata di Mekah dan di Madinah, sejarah dan sebagainya. Bukan barang tok guru. Tapi tidaklah masyhur. Lah macam kita orang kata suruh ustaz. Suruh mana dah ada ilmu. Ilmu kita sikit nak orang ramai hebat. Hebat orang ni agak. Tok guru kita lagi hebat. Napa hebat kita? Sebenarnya di sebaliknya hebat guru-guru kita. Para ahli ulama. Kita tengok antara tok guru kita, para ahli ulama, ustaz-ustaz kita, dia tidak mahu kemasyhuran, tidak mahu kemegahan, tapi mereka lah yang mendidik para ahli ulama, ustaz-ustaz, tok guru. Tapi Allah Taala angkat darajatnya. Allah Taala angkat darajatnya walaupun tidak dikenal di bumi, tapi masyhur di kalangan para aulia illah, masyhur di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang awam dah kenal. Orang awam kata, saya duduk kepung. Saya lepak je. Tak tahu hak ni lah tok guru para ahli ulama. Allahu Akbar. Dan tok guru tu kalau kamu, aku ada ilmu ni, aku orang alim, patut menuntut ngaku. Tu nampak tak tok baru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu kita sebut orang alim, para ahli ulama. Mereka tidak mahu kemasyhuran, tetapi mereka mahu kepada kebenaran, mahu kepada didikan, nak didik anak-anak murid, nak didik mereka biar mereka boleh pimpin masyarakat, bawa masyarakat dekat dengan Allah, dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baju je sebut. Ala-ala sebut bab hidayah tadi tu, kita sebut lalu tajuk kita bab hidayah lalu lah. Kita ada kita baca hak lain. Hari ni kita cerita tentang hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah 17 kali sehari. Betul tak? Betul tak? Kita minta. Hak minta syukur lepas mayang lain kita. Hak ni kita minta sama. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk macam mana? Ulama-ulama sebut, yang pertama semua kita mendapat petunjuk. Semua kita mendapat petunjuk hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dapat hidayah daripada Allah Taala, tetapi tidak dapat beramal dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dapat dah hidayah? Dapat. Sayyidina Umar dapat dah hidayah? Dapat. Tapi Abu Jahal tak boleh beriman. Sebab apa? Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Allah Taala buta, tutup mata hati. Dapat hidayah, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rahmat. Baju kita tahu dak menutup aurat itu satu kewajipan, satu tuntutan daripada agama. Ramai mana orang tak boleh nak laksanakan. Betul tak? Tuh, hendak kan? Bukan kita kata saja-saja. Tak, mereka ditunjuk.
Orang hak betul-betul duduk di dalam golongan yang mana golongan yang tidak dapat hidayah, makna kata golongan yang mana tidak ada penyeru. Tidak ada orang ajak kepada agama. Cuma hidayah ni banyak pembahagian. Ada orang dia tahu tutup aurat itu satu kefarduan, dia balik dia tutup aurat. Satu kewajipan, dia balik dia tutup aurat. Maka dia akan buat. Dia akan buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang yang diberi yang pertama hidayah. Sebab tu kita minta dengan Allah supaya kita antara orang yang mendapat hidayah dan beramal dengan hidayah tersebut. Allah Ta'ala beri hidayah kepada anggota tubuh kita. Tak, kita boleh beramal, kita boleh tak ikut cara Islam. Kita jaga mata kita daripada perkara yang haram, kita jaga. Hidayah tu petunjuk. Mulut kita, tangan kita, kaki kita. Allahumma salli ala Muhammad. Huda. Ataupun disebut dengan hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tu kita minta dengan Allah, biar Allah Ta'ala letakkan hidayah dalam diri kita dan taufiq. Taufik ni susahnya. Susahnya taufik. Kalau saya sebut mungkin ramai orang nak marah. Sebab ramai kalau dia misal rokok. Kalau kita sebut betul ustaz. Saya sebut ni majlis fatwa kata haram. Bukan saya sebut. Rokok halal ke haram? Takutlah jawab. Sebab apa? Sebab saya isap rokok. Makruh. Kalau dia ni ustaz rokok kan dia akan kata makruh. Kalau kata haram dah dia. Kenapa tak boleh ke? Apa itu wajib? Apa itu sunat? Apa itu makruh? Apa itu haram? Apa itu harus? 5 hukum orang. Kita sebut hukum 5 ni. Sunat, wajib, haram, makruh. 5 hukum. Sahih bakar tu. Satu khilaf. Ni, nak 5 ni, hak biasa ni. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada 5 hukum ni. Dalam kehidupan kita start bangun tidur sampailah kita tidur balik. Start bangun tidur keadaan kita sunat ke haram ke. Kalau kita baca bangun tidur, kita baca apa dia? Baca doa bangun tidur. Sunat. Dalam keadaan sunat. Kalau tak ambil wudu, sunat. Semayang wajib, kita jadi wajib pula. Dalam keadaan wajib. Ada sunat dah. Maya sunat. Sunat pula. Tengok. Minum air kita baca bismillah. Sunat. Asal minum air. Mulainya haus. Berjalan. Sunat. Tapi niat nak jalan. Nak sehat tubuh badan. Niat jalan nak pergi kerja. Nak buat ibadat. Nak cari nafkah. Niat nak cari nafkah. Supaya nafkah yang kami jalan ini dapat rahmat daripada Allah, dapat keredaan Allah, dikira ibadah, dikira perkara-perkara yang bermanfaat, perkara yang baik, sunat. Dan nafkah wajib untuk anak isteri, bagi yang ada isteri anak lah. Macam aku tak ada. Tak ada. Tapi nafkah untuk makan minum wajib lah. Wajib lah. Dak makan nak hidup orang ni. Dak minum nak hidup orang ni. Pula. Dalam kehidupan kita, siapalah kita berjalan. Kita bergaul dengan kawan. Kawan baik. Kita bagi nasihat pula. Kita bagi peringatan pula. Malah aku sayang kamu. Sikit-sikit cakap. Sikit-sikit cakap agama. Cakap agama di Surabaya. Hoi. Surabaya. Hak ni hak betul ni. Hak ni dikira dakwah. Surabaya tarbiyah. Dakwah ni kita mengajar orang. Ada.
dah di majlis juga tarbiyah, kita mendidik diri. Oh gitu pula. Kita ajak orang pergi semayang, kita ajak orang buat baik, cakap benda bermanfaat. Tu Allah. Gitu pula. Gitu. Tak kena faham. Allahumma salam. Tapi lama tak faham. Apa tu kita sebut? Rukuk 5, duduk dalam kehidupan kita. Buat kita dah cari kita buat kerja yang haram. Maka dosa dah. Dosa. Tak niat nafkah itu tapi nafkah dengan cara yang lagi jual rok. Jual rok contoh. Ada pun cara yang mana? Dah cara dia menipu. Jadi scammer ke? Dia ni ramai jenis scammer ke apa ke. Tak, boleh dah tapi hasil daripada menipu orang, pelawak orang. Haram. Dah orang yang buat dalam keadaan haram, dosa dah, dosa. Kalau haram kita buat dosa. Dah kita ambil makruh ni sebab ada ulama kata makruh. Dah baiklah kita kata makruh. Sunat kita tinggal ke? Kita buat. Sunat kita tinggal. Makruh ni kalau kita kata, dah kalau kita buat, bahasa mudah kita tak. Dah kalau benda wajib, kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal boleh dosa. Benda haram kalau kita buat dapat dosa. Kalau kita tinggal dapat mana? Dapat neraka. Dah kalau benda haram kalau kita tinggal dapat syurga. Dapat pahala. Benda haram dapat pahala. Tapi kalau kita buat dapat dosa. Benda haram dapat dosa kalau kita buat. Kalau kita tinggal dapat pahala. Oh, gitu pula. Dah saya dah minat awak pun ustaz nak dapat mana? Pahala. Dah apabila nak dapat mana? Kita kata dah tu awak kalau aku tinggal awak kerana apa dia? Kerana agama kata dah awak tu haram. Tak dapat pahala. Selama mana kita nak minat awak dapat pahala. Oi, mudah nak dapat pahala ustaz. Mudah. Tapi ramai mana orang nak dapat pahala dengan mudah? Kita niat nak jadi baik. Contoh, dah kita kata, malam ni nak pergi dengar kuliah. Nak pergi dengar tazkirah. Ataupun kita buka Facebook ke, kita buka ni. Malam ni kita khususiah untuk dengar tazkirah. Untuk dengar kuliah. Dah, kita pun dapat pahala dah. Dapat pahala. Kita ni. Tadi kita cadang dah. Pagi nak pergi dengar kuliah. Tiba-tiba tengok ustaz dah sapa-sapa. Contoh. Dah. Ustaz dah mari dah. Pergi balik. Boleh balik tak? Boleh. Niat dia memang nak pergi dengar. Tiba-tiba ustaz tak ada. Boleh balik. Kalau ditunggu pula. Siapa habis waktu kuliah. Tak mari-mari juga. Dapat pahala siapa habis kuliah. Oh gitu. Rugi lah kalau ada orang balik mula. Kalau mari pula dengar mic. Ustaz ada rupanya. Ingat tak ada. Mari. Dah. Ada. Mari. Dapat pahala ke? 2 kali dapat pahala. Bukan mudah. Dah. Perjalanan ni lagi. Dah. Sebagaimana Nabi SAW. Man salaka tariqan. Yaltamisu fihi masalah. Allahu lahu. Tariqan ila jannah. Dah. Jalan dia. Dia menepuh dah ni. Tiba-tiba dia balik. Tiba-tiba dia mari pula. Dia menepuh pula. 2 kali. Kalau dia balik tadi tu. Memang niat dia nak mari buat ibadat. Mari nak dengar. Tiba-tiba tak ada. Accident. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Dapat pahala. Mati syahid. Nak dia. Ya dah. Orang menuntut ilmu. Mati dalam menuntut ilmu ni mati syahid. Sebab tu ramai orang yang nak duduk, nak mati-mati dalam keadaan jual Islam. Dalam keadaan apa dia? Menuntut ilmu. Tak tahu. Tak para ahli ulama. Tak. Walaupun dia tak tahu, dia sanggup pergi nadah dengan anak-anak murid dia. Sebab apa? Sebab apa? Kalau boleh, dia nak mati dalam keadaan dia duduk dalam belajar ilmu. Walaupun dia ahli dalam benda ilmu. Ramai.
Tak malu. Tak malu. Kita Allahumma salli ala Muhammad pergi satu masjid, satu surau. Tak. Lepas habis kuliah. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pergi. Balik habis kuliah aja makan apa. Wah, nampak tu. Kejut. Mungkin orang lain dah tahu. Kita nampak. Ni tok guru ni. Orang alim ni. Tak, kita pun panggil dia. Mari. Allahu Akbar. Kita kata apa? Dia kata. Tak, kita. Kalau kita tak ada masa. Kita kuliah. Biarlah kita ada masa untuk dengar Allah. Setok hati kita. Tak. Nak ayatnya. Kalau kita malu. Kalau tahu dia ada. Kita suruh dia di depan. Tak. Malu. Tapi kata tak apalah. Kuliahlah. Kita pun. Tu. Dengan kita. Tak. Allahumma salamah. Rahmat. Orang yang kita tidak tahu. Tak. Dulu dia hebat. Tapi orang tak tahu dia hebat. Rahmat. Sebab manusia ni. Allah Ta'ala bagi ilmu. Pada tiap-tiap orang. Kita tak tahu. Tak. Bukan orang tunjuk. Kepala otak ni cerdik ni. Gini-gini. Ada ilmu ni. Tak tahu. Tak. Depan saya ni tak tahu guru belakang. Saya tak tahu. Tak. Saya ni tukar garu je. Tak. Tukar becek-becek je. Tak ada. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Itu kalau kita sebut. Tak. Perkara-perkara yang kita buat. Perkara makruh atau perkara haram. Kalau kita buat dapat dosa. Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau kita tinggal dapat pahala. Perkara haram kita buat tak ada benda. Tak boleh dosa. Kalau kita buat tak ada dosa. Kalau kita tinggal perkara pun tak ada dosa lah. Tak. Tinggal sebab apa kita tinggal? Kita tak tinggal. Perkara haram ni. Ada benda perkara haram yang boleh jadi. Haram ni benda duduk tengah-tengah. Boleh jadi haram. Boleh jadi makruh. Boleh jadi wajib. Boleh jadi sunat. Gitu pula. Dan kadang kita duduk saja haus. Tapi kita semayang. Semayang sunat. Jadi asal perkara tu kita boleh je kita nak rehat. Duduk saja. Tapi kita buat ibadat sunat. Kita duduk rehat saja. Tiba-tiba kita berzikir. Subhanallah, subhanallah. Jadi sunat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sunat. Kehidupan kita ni tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Kadang-kadang kita duduk dalam keadaan makruh. Makruh. Tak. Kita perkara makruh kat kita buat. Contohnya. Isyak rokok. Makruh. Tak. Kalau kita tinggal isyak rokok. Dapat pahala. Dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Tak ada lagi ulama fatwa sunat isyak rokok. Ke ada? Nak cari juga dalam kitab mana. Tok guru mana yang sebut sunat isyak rokok. Contoh isyak rokok. Pokok ada kata sunat isyak rokok. Dah jumpa lagi lah. Dah makruh. Makruh. Sunat kita tinggal. Dan Nabi tak suka perkara yang makruh. Nabi tak suka, bukan setakat Nabi, Allah Ta'ala pun tak suka. Dah. Tapi tak dosa. Tak dikira dosa. Dan dosa pun makruh. Tapi kalau mendekhilah, makruh dah haram. Mendekhilah. Agak-agak kalau betul hak khilaf kata benda haram. Saja-saja lah kita. Duduk kadang haram, sabarlah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan aku, apalah dosaku. Macam mana Tuhan nak apa? Mulut kita hisap benda yang haram. Lepas tu, makruh. Ya Allah, ya Tuhan aku, apalah dosaku. Dah, macam mana kita nak diampun dosa? Dah, perkara mulut yang kita mengucap ni, buat perkara yang Tuhan tak suka. Tak dapat dosa pun kita buat. Tapi makruh. Kalau tinggal, boleh pahala. Pula. Perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang harus. Perkara sunat. Sunat kenapa sunat? Bukan sunat jawiyah. Ada orang sunat. Sunat. Tak. Sunat dah kira lagi. Sunat dah.
Sunat dah. Tu sunat jawi tu. Dah ni sunat ni kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak ada napa-napa. Tak boleh benda pun. Tak boleh dosa pun kalau kita tinggal. Contohnya maya sunat ba'diyah, qabliyah. Sunat kan? Kalau kita tinggal dosa tak? Tak dosa. Kalau kita buat dapat pahala. Tak, dapat pahala. Allahumma salam. Itu sunat. Banyak. Bantu kita sebut. Tak, Allahumma salam Muhammad ala Muhammad. Sakit telinga sebab pakai rumah. Dia emah lah ni. Jadi sakit bekas rumah. Tak, sakit telinga. Mujurlah malam ni. Jenis tak pakai hak lekat ni. Ni boleh letak atas gini. Ada setengah jenis besar tu. Kena letak gini. Lekat juga. Ni mujur boleh duduk kat atas gini. Dia boleh lapkak. Kadang kat sakit ni. Dia bekas lagi. Pakai dia masker. Allahumma salam Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu kita sebut. Lepas tu, perkara-perkara ni kita kena dah hayati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita tak boleh nak pisah. Itu dikira hidayah oleh Allah Ta'ala. Hidayah apa dia hidayah? Petunjuk daripada Allah. Ada orang Allah Ta'ala beri petunjuk, tak boleh laksana. Ada orang Allah Ta'ala beri petunjuk, boleh laksana. Digagahi dengan laksana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam majlis ilmu ini diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berakhlak dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Dan insya-Allah baru mukadimah, baru masuk tajuk. Tajuk ini apa malam ni? Saya nak buka satu kitab yang mana kita ni baik bagi kita. Iaitu 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Tajuk yang pertama saya nak sebut iaitu Allah SWT beri nasihat kepada kita supaya kita bersifat dengan sifat yang panggil baik dan meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Dan kita kena jauhi pertama sifat takabur. Kena buang sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh. Kena buang. Membesarkan diri. Sifat takabur ni inilah boleh merosakkan. Kalau kata kita dia alim, tak biasanya sifat takabur ni biasanya orang yang ada pangkat, orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu pun ada ayat. Orang yang ada kelebihan, dan orang yang ada darajat. Ni mereka ni mudah dapat benda panggil sifat ni. Sebab apa? Sebab mereka rasa mereka besar, mereka rasa mereka hebat, mereka rasa mereka bagus, mereka rasa mereka baik. Orang ada dah surah pun mudah dapat ni. Orang ada dah sejik mudah dapat ni. Aku bagi surah ni, aku bagi sejik ni. Mu jahat belaka, dok bagi surah, dok bagi sejik. Mu dok mayang. Tahu mana dia dok mayang. Ni orang kita takabur. Dah, takabur ni, hak zohir dah. Hak zohir perkara orang tu zohir dah. Tu tak payah kira ya. Hak ni perkara batin ni. Perkara batin. Hak ni nak disebut ilmu tasawuf. Yang pertama kita kena belajar ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Tauhid apa dia? Tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Malang saya sebut. Malang saya sebut. Wajib kita kena belajar pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilmu apa dia? Ilmu akidah. Ilmu kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu akidah ni kita mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai apa dia? Sebagai Tuhan kita. Saja Tuhan, tak lebih. Akidah pula kena akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah siapa dia Ustaz? Salaf dan khalaf. Siapa salaf dan khalaf? Tahawiyah wa Asy'ariyah wa Maturidiyah. Tahawiyah
zaman 300 tahun terdahulu. Orang yang suci, yang baik. Yang mana zaman itu selamat daripada fitnah. Zaman yang mana kurangnya fitnah. Zaman Khalaf, zaman Asy'ariyah, Maturidiyah. Zaman Asy'ariyah, Maturidiyah, zaman yang mana dah banyak kecelaruan. Banyak orang panggil Allahumma salli ala Muhammad. Banyak Allahumma salli ala Muhammad. Pertelikahan, bab akidah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka mengakui salaf ketika itu, sehingga mereka ada golongan yang disebut sebagai mujassimah. Zaman sahabat ada. Bukan zaman sahabat, zaman tabi'in ada. Zaman tabi'in ada. Tapi diperbetulkan oleh golongan-golongan salaf. Baik itu ada ayat-ayat daripada Ibnu Abbas mentakwil ayat-ayat mutasyabihat yang disalahfahami oleh mereka-mereka yang mujassimah. Siapa dia golongan mujassimah? Golongan mujassimah ini golongan yang mendakwa dah Tuhan itu berbentuk berjisim dan sebagainya. Tapi ada juga Abdullah bin Abbas dah takwil ayat mutasyabihat. Bapa dia dah takwil sebab tak ada ketika tu persoalan-persoalan ayat lain. Faham ke tak? Maka ulama-ulama mutaakhir dan Imam Abu Asy'ari ataupun nama dia Syekh Ali, yang mana dia bermimpi. Bukan Syekh Ali pok tiri dia Mu'tazilah. Abu Hasan ni gelaran dia. Abu Hasan ni dia pernah berdebat. Dia asal Mu'tazilah lah. Dia asal Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Dia asal Mu'tazilah. Pada usia 40 tahun. Dia bukan orang barang. Orang lain dalam Mu'tazilah agak. Tiba-tiba dia bermimpi di dalam bulan Ramadan. Mimpi yang pertama, Nabi masuk dalam mimpi dia. Nabi bermimpi. Nabi masuk dalam mimpi dia, suruh dia perbetulkan balik. Suruh dia jaga akidah. Lalu yang pertama dia dah layang. Dia dah tahu. Suruh perbaharui. Cek balik Al-Quran. Cek balik hadis. Dah layang. Bukan dah layang mana kata. Dia dah faham apa maksud dia. Faham tak? Lepas tu masuk pula 10 dia pertengahan. Mimpi pula. Ayat surah yang sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh tengok balik, cek balik, muhasabah balik. Masuk tahun yang 10 Ramadan, tahun yang minggu yang ketiga, masuk pula minggu yang ketiga. Dia kata mana? Pada kena pula malam 27. Malam 27 Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Kebetulan bertepatan malam Lailatul Qadar. Nabi masuk lagi dalam mimpinya. Nabi suruh ulang sekali lagi. Lepas tu dia bangun, dia sedar daripada mimpi dia. Dia terus tinggal. Dan dia tengok balik, dia nasir balik sehingga banyak kitab-kitab dia karang. Antaranya Al-Ibadah. Siapa ke kita hari ni banyak dah. Mu'allih. Bukan mu'allih. Mu'allih dia Syekh ni lah Abu Hasan Asy'ari. Siapa ke kita ramai yang banyak tukar. Sehingga kita tak temu hak asal. Kalau kita tengok hari ni 10 ataupun lebih daripada kitab yang mana berlainan. Orang cuba nak ubah. Faham tak? Nak ubah. Mereka nak ubah. Siapa macam-macam lah. Keluarannya. Ada dah betul. Mungkin ada. Cuma kita tak bertemu. Maka keluar pula. Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi muncul balik. Abu Mansur, dia belah-belah tu. Belah-belah lain-lain dekat. Ada belah-belah Turki, belah-belah tu lah. Batu kebanyakan ramai mereka bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah dalam bab akidah. Sampai ke kita pun ada juga Maturidiyah. Kita belajar sifat 20 tu Maturidiyah.
Kalau kita belajar kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad masyhur ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pun tak mari. Ngaji tak mari. Allah Ahmad Zain Fatani. Faridah sifat 13. Sifat 13. Dah, biar kita belajar kitab Ummul Ibrahim. Dah, kitab Ummul Ibrahim 20. Dah, tak ada beza pun. Dia antara dua-dua tak ada beza. Dah, 13 ke 20 ke? Dah, ya belaka, betul belaka. Dah Abu Asy'ari dah 13. Imam Abu Mansur Al-Maturidi 20. 20 ni ia ditambahnya tadi kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam. Lepas tu kudrat pula qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. Tu. Keadaan Allah. Dah tadi Allah Taala bersifat dengan kudrat, bersifat ni. Ni keadaan Allah, keadaan. Cuma ada perbeza sedikit sahaja. Dah perbezaan. Cuma huraiannya lebih kurang. Dah lebih kurang je lah. Cuma kalau hal 20 panjang sikit. Itu baru pertama ilmu tauhid. Itu akidah al-sunnah wal jamaah. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang disebut sebagai ilmu Allahumma shalli ala ibadah, bab semaya, puasa, zakat, haji. Itu ya ibadah kita dengan Tuhan. Kalau bab ibadah pula Allahumma shalli ala panjang pula. Dah bermula dengan bersuci lagi. Nak ibadat kena suci. Kena bersih, kena ni. Dah tadi kalau di peringkat dia terbang, dia ada berapa hari. Dia buat klinik bestari solat. Dia buat pukul 8 pagi sampai pukul 12. Pukul 1 lah, 12.30. Dia buat klinik bestari solat. Macam dulu semak solat klinik semak solat nama je berubah. Tapi kita bab semaya ajar anak-anak. Tapi alhamdulillah kita tengok dah di bulan-bulan Zulkiflah tadi Allah ramai anak-anak Allah. Mana kata ibu bapa masih lagi cakna kepada anak-anak dengan kepentingan solat. Ada orang yang tak mampu, tak cakna anak-anak. Anak ada tapi tak cakna. Tak cakna mana? Dia tak sanggup atau anak dia ke tempat-tempat gitu. Sampai besar, dia baru nak berubah anak-anak susah dah. Kalau kita dah ajar daripada sekarang. Mana kata mereka masih ada lagi dah kewajipan. Mereka menunaikan kewajipan mereka. Tak mampu nak ajar, mereka serah kepada ahlinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bab ibadat, bab tu bab muamalah. Muamalah ni bab jual beli, perbaikan, pinjam meminjam, sewa menyewa. Yang ketiga, dah bab munakah, bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin. Termasuklah dah bab zihar, bab hukum rumah tangga dan sebagainya, cara nak mengurus keluarga dan sebagainya. Ataupun bab kalau ada berlaku macam-macam, dia ada zihar, dia ada juga berlaku li'an. Bab supoh, nampak akak supoh ni, bab ni dah biasanya berlaku akak-akak supoh ni, kita belajar bab nikah kahwin. Dah, ni dah nikah kahwin pun mulai ada boleh supoh. Dah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dah, yang keempat bab dia bab yang keempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bab jinayah, bab politik. Malang aku sebut siasah, sama je. Bab politik tu. Yang ketiga, ilmu yang wajib kita kena belajar iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berakhlak. Antaranya ilmu tasawuf apabila syariat dan akidah dan syariat kita bersatu, barulah kita akan bersihkan hati kita. Tasawuf ni disebut oleh Nabi SAW al-ihsan. Nama je tasawuf. Tapi dalam hadis sebut al-ihsan. Ihsan apa dia ihsan? Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka kamu yakinlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu.
Dan kamu kena yakin, kamu kena percaya bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Inilah yang disebut akhlak. Apabila kita rasa Tuhan lihat kita, agak-agak kita nak buat jahat tu. Tuhan bagi kita makan, Tuhan bagi kita rezeki, Tuhan bagi nikmat kita boleh berjalan, Tuhan bagi nikmat kita boleh mendengar, Tuhan bagi nikmat kita boleh boleh kemewahan, pangkat, darjat, semua. Tiba-tiba kita guna buat kejahatan. Agak-agak lah. Dah, agak-agak lah. Tuhan beri contohnya bos kita, dah bagi kita pangkat. Dah, bos kata ikutlah awak-awak kena janji berjayalah syarikat. Dah, berjayalah satu-satu jabatan yang kamu buat, kamu laksanakan. Tiba-tiba kita dah buat syarikat, kita buat untuk pribadi. Agak-agak marah dah bos kita. Pecah serta-merta. Betul tak? Tapi Tuhan dah pecah. Tuhan halak tu. Tak, Tuhan halak tu. Kalau Tuhan halak tu, tanda Tuhan tak sayang. Oh, buat jahat tak boleh ada. Tuhan dah sayang. Kalau Tuhan sayang, Tuhan beri kekuasaan dia, dah kena dakwa. Kena kes. SPRN. Ada ni kan? Kena ni. Tuhan sayang ni. Sebab apa? Suruh dia bertaubat. Tapi dia taubat juga. Tu jangan. Tu Tuhan beri peringatan dah tu. Tak percaya juga. Kalau kita cerita buat sabar, sabar dia ada dua. Sabar dalam taat. Sabar atas bala dan sabar atas taat. Sabar atas taat ada dua. Pertama, sabar dalam melakukan amal ibadah. Sabar dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara muka, perkara-perkara jahat. Kalau tu abah dah. Nak tinggal benda jahat. Sebab apa semayang? Sebab kita sabar kerana dia adalah tuntutan Allah. Semayang juga. Walaupun hilang masa kita 5 minit untuk kita beribadat. Tapi kita tak sabar untuk buat maksiat. Tak, kita tinggal maksiat kita tak sabar. Sebab itulah mayang-mayang buat maksiat. Buat dosa. Sebab apa? Kita tidak ada kesabaran dalam meninggalkan perkara maksiat. Ramai orang boleh sabar, boleh semayang. Tak, tapi ramai mana orang boleh sabar meninggalkan maksiat. Sabar atas bala boleh. Tak, Allah Ta'ala uji macam-macam dia sabar. Nah, kalau kita cerita bab sabar, dia ada 4. Sabar. Sabar pertama kerana Allah Ta'ala tak sayang. Pertama Allah Ta'ala sayang dia. Sebab tu Allah Ta'ala uji. Sebab apa Tuhan bagi bala? Yang pertama kerana Allah Ta'ala tak nak hapus dosa dia. Walaupun Tuhan uji dia, kenapa dia? Cocok duri sikit. Sikit je kena lari. Tengah-tengah jalan. Ada benda pokok 5. Tak, pokok 5. Tak, kita nak tekan. Gaya 5 susah nak. Tak, salok. Duri salok. Pandai salok kan? Kita nak kopek salok kan? Kopek pula benda. Istilah sini apa? Nak koyok. Dah, nak koyok, nak buat salok, nak bagi bersih salok ah. Kita buka pertama. Kita buka, pok kena juga duri sikit. Masuk dalam isi. Saja tu. Hapus dosa kita. Dia hapuskan dosa kita. Tu baru salok. Dan kalau kita diuji dengan benda lain pula. Dia uji dengan COVID. Ni musim COVID kan. Dah, dia uji dengan benda pok accident. Ujian. Tak, dia uji dengan apa dia? Dia uji dengan miskin. Uji. Dia uji dengan kaya. Uji lah. Kamu ingat kaya dah uji ya? Uji. Sebab apa? Allah Ta'ala uji dengan kaya. Dah, dulu masa dia miskin. Dah, dia boleh pergi serah sejik. Dia kaya tak lagi. Sebab apa? Tak ada orang nak jaga rumah. Betul tak? Kita kabur tu sebab kita pernah rasai. Dah, apabila kita pegang harta sikit. Nak tinggal dah. Nak tinggal ke dah. Nak pergi serah ke dah. Nak pergi sejik ke dah. Bimbang. Kuci-kuci dah.
Sebab takut orang tahu. Mari rasa takut. Duk yakin dengan Tuhan. Mari. Tiba-tiba, dah jadi Gipi Dah. Dah jadi gisu. Dah jadi gisu je. Miskin diuji tak? Tapi kebanyakannya orang miskin apabila diuji, mereka sabar. Mereka buat baik. Apa? Kalau buat jahat, kau kena dia, kau teruk. Dah. Tapi ramai orang yang miskin apabila diuji, dia kufur. Dia kufur. Apa dia kufur? Apabila mari pula golongan-golongan yang cuba nak memutahkan, kau keluar daripada Islam. Ada satu setengah tempat. Kita banyak keluar untuk misi-misi kemanusiaan. Dah, kita tengok di satu-satu tempat di Sabah dan Sarawak. Dah, saya tak mau sebut lah di kawasan mana. Sebab kita buat live tak mau sebut. Dah, ataupun kita pergi luar negara. Dah ada satu tempat tu. Dah, saya sebut luar negara lah. Saya dah sebut dalam Malaysia. Bahaya juga kalau di belah-belah benua sana. Dah, kena. Dah, ada satu tempat tu. Dah, kita pergi. Dulu Islam. Apabila lama golongan ni mari atau batuan medik dan sebagainya dah mutak keluar daripada Islam. 10 tahun dah kita datang. Dah kita ingat Islam ni dak cara. Pandai dak cara. Kurang keluar daripada Islam. Wal iyazubillah, na'udzubillah. Bila keluar daripada Islam, dah ni ada satu cerita daripada sahabat kita apabila dia pergi satu tempat di belah benua Afrika tu, dah dia bawa korban. Korban tahu korban? Kan dia buat musim korban di Sudan di belah sana, dia ada satu kawasan tu. Dah kita pergi bawa korban kita lah, bawa lembu dan sebagainya. Dah tiba-tiba kita nak pergi tu, kita ingat Islam. Dah kita tanya, dia kata dah keluar daripada Islam dah. Dah 5 tahun. Ni apa? Dia keluar daripada Islam. Miskin, orang miskin biasa dah. Dah apabila batu lama dah dapat batuan pula. Lepas dia kupur kan. Dah setahun 2 boleh jaga, batu tinggal gitu pula. Lepas tu kita datang, kita nak bawa. Dah ni lah korban. Kita ingat nak malah. Tiba-tiba keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Apabila gitu kok, kita pun dah jadi lah. Mari kedua dia datang. Kedua yang mari, dia sahabat kita cerita, kita dah pergi lagi. Tak, sahabat kita. Kita pergi, kita nak balik lah. Dah korban ni dah boleh orang kafir walaupun dia marah lah Mungkin ada pandangan, ada khilaf kan. Tak, kita amanah rakyat Malaysia kan. Kita kena pergi tempat lain. Lalu dia panggil. Dia panggil kita. Dan kalau jika kami dah memeluk agama Islam, adakah kami dapat apa yang kami nak? Kita nak kabur, kita nak buat korban. Tak, ingat batuan apa? Mengucap. Ia pun mengucap ramai-ramai. Dah, mengucap ramai-ramai. Dah, buat semayang, orang apa? Dah, akhirnya, dah, kita buat surah dan sebagainya. Tempat tu, lalu, kita buat korban. Bagi serah ke korban. Kita serah korban je, orang mereka suka, gembira. Lepas tu kita buat tiap-tiap tahun. Ada kadang-kadang. Dah biar dulu kita bersama NGO. Macam lah kalau kita biasa rajin tengok kan. NGO Imam Care. Macam saya duta Imam Care sebelum ni. Dah NGO Warga Cana. NGO yang Asa Aman. NGO apa lagi. Sabasung buat. Sabasung pun ada juga suruh tenter. Ramai lah gabungan-gabungan Azhar dan sebagainya. Macam-macam NGO yang pergi ke sana. Ni antara ting-ting yang sama lagi dengan kerjasama ramai-ramai lah. Kalau lagi seorang dah banyak lembu. Lagi ramai-ramai ni bila dapat kita bantu mereka yang susah dalam keadaan mereka dah rajin makan. Kita makan krek, makan daging. Dia setahun sekali. Tu pun daging ni kadang-kadang masuk betul. Kadang-kadang ada orang cerita lah. Saya dah pernah pergi. Ni tepat. Kesan. Kita dah pernah rasa. Dah tahu kesan. Kita rasa boleh makan, boleh minum, baik. Kita miskin cara lain. Dia miskin cara lain. Dah Allahumma salli Muhammad. Itu kita cerita.
Dah, Allahumma salli ala Muhammad. Balik mula. Nak ceritanya ba'ti. Dah, ba'ti apa ni? Takabur. Takabur ni satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala kalau ada, walaupun sikit.